Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini. Baik, Tan Sri, kita terus kepada soalan yang ingin saya ajukan pada hari ini. Kita tahu baru-baru ini kerajaan dijangka akan menanggung hutang sebanyak 12.5 bilion ringgit berikutan penukaran polisi 5G negara, 5G negara dari Single Wholesale Network SWN kepada dui rangkaian 5G yang diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD, iaitu Wabi Fahmi Fazil baru-baru ini. Jadi perubahan model pelaksanaan 5G ini turut menimbulkan persoalan sama ada Digital Nasional Berhad iaitu DNB ini mampu membiayai kos keseluruhan pemasangan 5G di seluruh negara sebanyak 12.5 bilion ringgit. Pembinaan infra 5G ini ke seluruh negara dalam tempoh yang singkat juga bukan mudah dan tidaklah murah. Jadi soalannya di sini, adakah pertukaran polisi ini dari SWN kepada dui rangkaian ini memberi kesan kepada kewangan DNB dan juga kerajaan? Pendapat Tan Sri. Pertama, terima kasih kerana mengajak berbincang satu topik yang pernah menjadi sebahagian pada tanggungjawab saya pada ketika itu. Dan sekarang ini masih kekal sebagai satu topik yang penting dalam agenda pembangunan negara. Namun begitu, saya harus berkata jujur bahawasanya saya tidak begitu gemar untuk dilihat sebagai mengkritik kerana mengkritik. Bukan menjadi pendekatan saya. Artinya kalau dah semata-mata kerana kita tidak lagi berada dalam kerajaan, maka apa saja yang dilakukan semuanya tak kena, tidak begitu ya. Sebab itu saya cuba memberi pandangan secara seberapa objektif yang boleh, dan pandangan itu adalah satu pandangan peribadi yang berdasarkan kepada sedikit pengalaman sewaktu mengendalikan KCOM atau Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada ketika itu. Pertama, perkara yang harus kita fahami ialah penyediaan prasarana dan perkhidmatan 5G adalah antara satu game changer yang terpenting dalam kemajuan negara di masa kini dan juga masa akan datang. Kalau dulu disebut sebagai basic infrastructure ataupun prasarana asas, jalan, air, bekalan elektrik, menjadi perkara yang utama sama ada kita nak boleh membangunkan negara ataupun tidak. Pelabur akan hanya datang kalau ada infrastruktur yang sedemikian. Ekonomi akan hanya berkembang kalau adanya kemudahan-kemudahan sedemikian. Sekarang ini kalau tidak ada jalan, tak ada bekalan air, tak ada bekalan elektrik sekalipun, kalau ada bekalan perkhidmatan jalur lebar dan internet yang bagus, ekonomi masih boleh berkembang. Ya, digital nomad boleh berada di mana-mana saja. Dan sesiapa saja yang ingin mengembangkan aktiviti perniagaan mereka akan memerlukan kepada mutu perkhidmatan jalur lebar yang berkualiti tinggi. Dan pada masa ini teknologi semasa adalah 5G. Ke hadapan mungkin ada lagi 6G, 7G dan sebagainya. Jadi itu fundamental, pentingnya soal 5G ini. Tapi pada masa yang sama kita tahu sesuatu projek itu ada gula-gulanya kepada banyak pihak. Terutama sekali yang berkepentingan daripada sudut perniagaan, nak membuat keuntungan, nak memberikan penawaran perkhidmatan dan sebagainya. Dan satu daripada cabang yang sangat lukratif, sangat lumayan pada masa ini, bukan lagi menjadi rahsia, adalah perkhidmatan telekomunikasi. Justru di luar sana akan banyak pihak yang berkepentingan akan memainkan peranan dalam pembentukan sesuatu dasar. Selain pada soal kepentingan mengadakan perkhidmatan itu, dia akan saling disaduri oleh kepentingan-kepentingan yang berbagai-bagai. Ya. Dan ini boleh kalau tidak diuruskan dan tidak ditangani dengan baik, dia sekali lagi boleh menjejaskan matlamat untuk menyediakan perkhidmatan 5G. Jadi balik kepada soalan. Panjang pula ya. Balik pada soalan tadi. Sebelum perkhidmatan 5G roll out ini nak dilaksanakan, ia bukan satu perkara yang difikirkan secara begitu-begitu pada saya. Ya.
ia telah berasaskan pada satu kajian yang mendalam, walaupun pada waktu itu bukan di bawah portfolio saya, ya. Dia di bawah portfolio yang lain, menteri yang lain, malah pimpinan kerajaan yang lain. Cuma yang boleh saya katakan berdasarkan pada maklumat yang ada kepada saya ialah masalah kita dulu di mana kita memberikan kebebasan dengan memberikan pemilikan ataupun pemajakan ataupun hak penggunaan kepada spektrum itu kepada syarikat swasta yang banyak. 9-10 syarikat swasta diberikan spektrum. Kemudian mereka sendirilah dikehendaki mengadakan prasarana dan kemudian memberikan services. Dan kita dapati daripada pengalaman itu, ada perkara-perkara yang pada fikiran kerajaan pada ketika itu perlu diperbaiki. Antaranya ialah apabila dapat spektrum, tak semuanya menjalankan perniagaan memberi perkhidmatan. Sebahagiannya memberikan sewa, sub kepada orang lain. Sebahagiannya melaksanakan tapi pada skala yang kecil, underutilized spektrum yang diberikan. Sebahagiannya pula mengendalikan sepenuhnya tetapi mengenakan charges yang sangat tinggi. Dan sebahagian yang lain pula lagi ialah kadar penyediaan kemudahan itu ke seluruh negara tidak serata, tidak seimbang. Masing-masing mengejar pada profit, tumpu pada kawasan yang banyak pelanggan dan kawasan-kawasan luar bandar dan sebagainya lambat menerima perkhidmatan yang berkualiti, yang rendah harganya dan sebagainya. Pengalaman kita telah menunjukkan penyediaan perkhidmatan 3G dan 4G mengambil masa lebih daripada 7 tahun, 8 tahun sebelum dapat capai 80% coverage. Jadi sewaktu kita membincangkan tentang penyediaan 5G, kita menyatakan negara tak mampu menunggu begitu lama. Ya, tak mampu menunggu begitu lama, lalu disediakan satu time frame, iaitu dalam tempoh yang hanya beberapa bulan, kurang pada 2 tahun, kita ingin melihat roll out dapat capai 80%, dan di situlah perbincangan tentang model apa yang harus kita pakai. Di situ mulanya, latar belakang dia. Dan daripada kajian itu menyatakan, sebenarnya ada orang silap faham bila sebut single wholesale, wholesale, multi wholesale. Sebenarnya tidak exactly single wholesale. Ada orang kata tak ada model ini yang berjaya dalam dunia. Bila saya semak balik, yang gagal itu tak serupa dengan apa yang Malaysia nak buat ni. Di mana kerajaan pada ketika itu, sebelum saya mengambil keputusan, iaitu kerajaan mengambil tanggungjawab melalui anak syarikat yang menggunakan nada permulaan sejumlah yang tertentu, kata silap saya berapa 500 juta daripada kerajaan launching. Kemudian yang lain tu mereka mesti menjana sendiri pembiayaan. Kemudian mengambil tanggungjawab untuk memastikan penyediaan prasarana dapat dipenuhi dalam tempoh tertentu. Tak boleh 6 tahun, 7 tahun macam dulu. Ya. Kita ambil masa kira dalam masa 2 tahun begitu. Mesti dapat menyediakan prasarana, sama ada dengan menyediakan prasarana baru ataupun mengguna pakai prasarana yang telah ada yang dimiliki oleh telco-telco yang sedang berfungsi dan sebagainya. Lalu di situlah lahirnya konsep single wholesale network, di mana spektrum 5G diberikan sole right kepada satu entiti yang juga milik kerajaan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, diberikan kepada DNB pada satu harga yang bukan percuma, dan kemarsi tetap juga kena membayar, left pocket to right pocket, kerajaan tu kerajaan. Kemudian mereka menggunakan hak itu untuk mereka raise fund. Kemudian mereka merancang satu program penyediaan prasarana dan juga layout dengan memenuhi time frame yang ada tadi. Objektifnya apa? Objektif kena cepat. Dan juga objektif yang paling penting sekali mesti murah. Mesti lebih murah daripada 4G yang ada sekarang. Ada angka dia, saya tak nak sebutlah di sini, nanti timbul kontroversi. Ada angka yang telah pun sewaktu saya di kementerian telah pun dirundingkan dan telah pun dipersetujui, dan 99%
telah pun dipersetujui satu angka yang jauh lebih rendah daripada harga 4G. Ya. Dan itu di bawah konsep single wholesale network. Yang mula menjadi kontroversi ialah apabila dia dibuat satu tender terbuka antarabangsa, tender terbuka untuk pembekal teknologinya. Pembekal teknologi diambil satu syarikat akhirnya. Waktu itulah berlaku lobby-melobi syarikat-syarikat pada timur dan barat, utara dan selatan. Saya tak nak sebut siapa-siapa yang terlibat, tapi very strong lobby ya, berlaku. Dan akhirnya kerajaan pada ketika itu sebelum saya jadi menteri memutuskan memilih satu syarikat. Ya. Itulah dia keadaannya. Jadi kalau ditanya apakah DNB akan mengalami kerugian, saya boleh jawab secara umum, saya rasa ya. Sudah tentu kalau dulu business plan ni adalah ada sole right, suddenly kena bagi-bagikan, maka financial model dan sebagainya tentunya terjejas. Tapi orang kata untuk saya berlaku adil kepada apa yang baru diputuskan ini, yang saya sendiri pun masih agak samar, difahamkan DUI network itu akan hanya dilaksanakan selepas 80% coverage telah dicapai oleh DNB1, barulah DNB2 masuk. Ya. Jadi seperti mana yang kita tahu, apabila saya masuk ke kementerian, bila adanya pandangan yang berbagai-bagai tadi, kita telah membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri dan sekali lagi difikirkan dengan mendalam, ya, apakah pendekatan yang boleh kita lakukan pengubahsuaian kepada single wholesale network bagi address rasa tidak puas hati telco yang sedia ada, kerana sekarang ini kerajaan yang memiliki 5G 1%. Jadi telah ada modifikasi dan telah ada persetujuan dan telah pun capai satu peringkat di mana telco-telco to come on board dalam DNB. 70% DNB itu tidak lagi milik kerajaan, kalau ikut keputusan dululah. Tapi dia belum sempat dilaksanakan sepenuhnya sebab dia sepatutnya DNB dipindahkan ke Kirkom. Tapi waktu saya menamatkan perkhidmatan di Kirkom, perkara itu belum juga dia dilaksanakan, jadi dia masih di Kementerian Keuangan lah. Tapi persetujuannya ialah syarikat-syarikat masuk, tapi ada syarikat yang tak nak masuk. Maka lobby pun berterusan, lalu bertukar kerajaan, maka saya difahamkan model itu diubah. Jadi saya tidak nak membuat kritikan tanpa ada fakta-fakta yang lebih jelas di depan saya. Baik Tan Sri, jadi setelah panjang lebar Tan Sri menerangkan mengenai perkara tersebut. Mustahak terang panjang, kata ambil sekerat-sekerat. Betul. Jadi orang tak faham, dia jadi macam lain. Kita dapat sedikit gambaran dalam perkara ini. Mungkin YB boleh, Tan Sri boleh beri sedikit komen. Mungkin apa kesan-kesan yang akan didapati oleh pengguna melalui polisi yang mereka ingin lakukan ini? Ini subjektif ya. Setengah orang kata tak apalah ubah, tak ada kesan apa-apa. Saya jujur merasakan dia akan memberikan kesan sebab setakat fahaman saya, mungkin saya silap, apabila satu model itu dah diperkenalkan dan DNB dapat right tertentu, dia pergi ke pembiaya-pembiaya tempatan dan antarabangsa dengan satu model, satu janji yang tertentu. Ya. Apabila perkara itu diubah, perkara itu sangat mendasar. Maka kemungkinan, saya tak tahu ya, kemungkinan DAB akan menghadapi masalah daripada sudut sumber pembiayaan. Yang kedua, DAB juga sudah pasti akan berhadapan dengan model keuangan yang akan sangat jauh berbeza. Kerana di peringkat awalan mereka dikehendaki menyediakan prasarana sehingga 80%, yang mana mereka perlu mengeluarkan satu jumlah dana yang banyak yang berasaskan kepada pembiayaan yang datang daripada luar kerana kerajaan tidak memberikan. Saya tak tahu keputusan kerajaan yang terbaru dalam model baru kalau melibatkan pula keuangan kerajaan macam angka yang disebut tadi, saya kena meneliti lagi sama ada angka-angka yang sedemikian boleh memberi bebanan kepada kerajaan. Sebab model lama, beban kerajaan itu limited, terhad kepada launching yang pertama saja. Yang lain itu semuanya mesti dibuat secara komersial. Dan komersial hanya boleh kalau ianya commercially viable. Dan ia dilihat commercially viable sebagai single wholesale network.
Bila itu diubah, viability, figures mesti sangat berbeza. Nak kata sama ada ia membebankan kerajaan atau tidak, saya simpan dulu komen saya buat pada masa ini supaya saya dapat melihat secara lebih mendalam dan jika ada ruang dan kesempatan, saya boleh berikan pandangan saya kemudian. Baik, Tan Sri, perubahan polisi ni kalau kita lihat sebagai satu keputusan yang dilihat seperti tergesa-gesa dan tanpa kajian mendalam berbanding ketika pelaksanaan SWN. Pada hemat Tan Sri, mengapa ini berlaku? Sekali lagi saya katakan saya tidak gemar memberi pandangan berasaskan pada sentimen. Walaupun orang politik lazimnya tendensi nak jadi begitu, saya cuba kawal ya. Sebab saya fikirkan saya dah begitu lama dalam kerajaan, dalam kabinet 3-4 Perdana Menteri saya terlibat dan saya memahami daripada sudut perspektif awam dan juga perspektif dalaman kita sebagai kerajaan. Kadang-kadang dua ni tak sama, ya, tak sama. Jadi saya sentiasa suka memberikan benefit of the doubt kepada menteri-menteri dan kerajaan yang bertanggungjawab. Tidak ada orang kata tanggapan buruk dan negatif tanpa ada asas-asas yang kukuh, data, fakta dan sebagainya. Cuma kalau nak dikatakan tergesa-gesa, boleh dikatakan tergesa-gesa kerana dalam tempoh hanya 2-3 bulan saja membentuk kerajaan, terus dibuat satu perubahan dasar yang pada saya sangat besar. Sudah tentulah kajiannya dalam time frame yang sedemikian. Namun saya juga tidak menafikan ada pihak-pihak yang dah lama meneliti perkara ini, termasuk 1-2 kawan-kawan saya, propagators ataupun yang propagate idea multiple wholesale network ini, termasuk kawan-kawan saya seperti Dr. Rais misalnya. Saya banyak membaca artikel beliau untuk memahami justifikasi dan sebagainya dan ada perkara-perkara yang saya setuju, ada perkara yang saya tidak setuju. Jadi kalau nak dikatakan tergesa-gesa dalam konteks time frame, nampaknya dalam masa yang singkat keputusan itu diubah. Ya. Sama ada ia telah ada kajian mendalam atau tidak, saya tak bolehlah nak terlalu negatif pandangan saya. Mungkin kajian-kajian berjalan sebelum daripada itu lagi. Tapi yang pentingnya hasil daripada keputusan itu. Saya mendoakan jangan negara menanggung kerugian, jangan juga rakyat menanggung bebanan, dan jangan satu lagi episod di mana rumah sudah pahat berbunyi dan menjadi satu perniagaan buluh kasap, modal habis untung lesap di masa-masa yang akan datang. Baik, Tan Sri, adakah perubahan polisi seperti ini baik untuk negara, terutamanya kepada pelabur-pelabur, pendapat Tan Sri? Kita kena lihat begini ya, saya berpandangan, kita orang politik memanglah berlaku perebutan kuasa dan sebagainya dan nampaknya ini menjadi satu trend dalam negara kita. Namun begitu, juga sebagai orang politik kita kena bertanggungjawab, iaitu selain daripada soal kita dengan musuh politik kita, di belakang kita tu negara dan rakyat. Jadi antara kita dengan musuh kita ni kena ada sempadan. Tidak boleh kita lakukan sesuatu sehingga akhirnya stakeholders yang menanggung kerugian, iaitu negara dan rakyat. Kadang-kadang kita orang politik mungkin berdendam. Mungkin kita nak memenuhi tuntutan penyokong-penyokong kita ataupun syarikat-syarikat yang pro pada kita. Ataupun kita ada niat nak memotong apa-apa juga sumber kepada lawan-lawan politik kita, itu saya faham. Tetapi harus ada batasan. Kenapa saya kata begitu? Keutamaan bila kita membentuk menjadi sebuah kerajaan ialah performance kita. Bukan retorik kita, bukan janji kita, bukan cakap-cakap kita. Sebab akhirnya rakyat dia akan menilai. Kita cakaplah apa-apa, bolehlah tambah segala bunga, segala mengharumkan apa yang kita nak kata, pada jangka pendek. Jangka panjang, rakyat yang sekarang ni dia bijak. Ya? Dia akan melihat, dia akan menilai, dia tak kira siapa, kalau non-performers, dan rakyat akan punish juga akhirnya. Jadi, satu perkara yang saya nampak sekarang ini sepatutnya diberikan keutamaan ialah tentang kedudukan pertumbuhan ekonomi negara. Ya? Dan pertumbuhan ekonomi negara sangat bergantung kepada prasarana digital. Ya? Satu. Yang kedua,
pembangunan ekonomi negara ini bukannya politically driven. Dia dipandu arah oleh pihak swasta. Kalau peniaga-peniaga tak confident, kalau peniaga-peniaga tengok flip-flop, kalau peniaga-peniaga dan pelabur melihat tidak ada konsistensi tentang dasar, apalagi kalau peniaga-peniaga melihat kerajaan ini tidak friendly kepada business community, maka awal-awal lagi dia akan merencatkan pertumbuhan ekonomi. Kita orang politik keluar masuk, ahli parlimen keluar masuk. Kita tidak ada perkara yang kita boleh buat secara langsung untuk menumbuhkan ekonomi. Tapi para peniaga lah, usahawan lah yang ada di luar sana, yang meletakkan wang mereka, yang berusaha membawa teknologi, membawa industri, create opportunity. Mereka sebenarnya the real doers, orang yang akan boleh memakmurkan. Dan dalam keadaan sekarang, bila kita lihat dengan kos sara hidup yang tak terurus lagi sampai sekarang, daripada benda yang simple, dan juga kita lihat pelaburan sebenar, pelaburan dijanjikan lain, pelaburan sebenar, dan pertumbuhan ekonomi negara, soal kadar interest yang makin tinggi, kos pengeluaran yang makin tinggi, dan persaingan negara-negara lain yang lebih dinamik pemikirannya, yang lebih stabil politiknya. Ini semua meletakkan negara kita pada satu posisi yang sebenarnya menuntut kepada pemikiran politik matang dan juga pemikiran politik yang berasaskan pada kesejahteraan umat dan negara. Jadi itu pandangan saya secara umum, ya, secara umum. Jadi apapun keputusan yang nak dibuat, saya rasa jangan menghantar signal-signal yang salah. Kalau kerajaan dilihat sebagai terus berlibur, terus berseronok, terus berretorik, terus berdendam, terus mengambil tindakan-tindakan yang dilihat sebagai tidak seimbang, tidak justified dan sebagainya, dia akan menjejaskan negara secara keseluruhannya. Jadi saya fikir ini yang mesti segera dipulihkan. Keyakinan rakyat satu, tapi juga keyakinan para pelabur, para peniaga, dan kita mesti memastikan kita menyediakan suasana yang kondusif untuk semua pihak memainkan peranan mereka supaya ekonomi negara segera bergerak ke hadapan. Baik Tan Sri, kita nak tanya mengenai perasaan Tan Sri melalui inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang mendapat pengiktirafan antarabangsa pada World Summit on the Information Society Prize 2023 baru-baru ni di Geneva, Switzerland. Jadi mungkin apa perasaan Tan Sri boleh Ya, kongsi? sebagai bekas menteri yang bertanggungjawab dan juga yang terlibat dalam mempromosikan, memperkenalkan inisiatif Jendela kepada masyarakat antarabangsa, saya merasa amat bersyukur, bangga sekali kerana di penghujung sebelum pilihan raya yang lalu kita telah dapat mencipta satu sejarah di mana dalam persidangan World Telecommunication Union ataupun International Telecommunication Union ITU di Bukares, dua perkara berlaku di situ. Pertama, kita menang dalam pemilihan dan menduduki semula dalam jawatankuasa eksekutif ITU. Yang dah sekian lama negara kita masuk bertanding, kalah dan tak terpilih, tetapi dari Bukares di Romania baru-baru ini, waktu saya memimpin delegasi kita, negara kita terpilih menduduki jawatankuasa itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, dalam sidang yang sama juga kita telah berpeluang menerusi ucapan keynote yang saya sampaikan memperkenalkan Jendela. Seperti mana kita tahu, ITU adalah persidangan yang dianggotai oleh semua negara-negara anggota, lebih daripada hampir 200 negara, ya, 160 lebih negara yang menjadi ahli, dan dalam waktu yang pendek yang diberikan peluang kepada saya untuk berucap di International Telecommunication Union, antara perkara yang kita sampaikan kepada komuniti telekomunikasi dunia ialah inisiatif Malaysia mengadakan pelan jaringan digital negara. Begitu juga dalam summit-summit penting yang diadakan di Singapura juga, saya telah mengemukakan agenda Malaysia kepada dunia tentang inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan bermula dengan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan perkara itu telah menjadi satu perkara yang sangat menarik perhatian
masyarakat dunia, dan sudah tentulah pihak ITU, negara anggota, dan sudah tentu juga di summit information system yang dilaksanakan di Geneva, ya. Kita tahu Geneva juga adalah ibu pejabat kepada atau pusat kepada ITU itu sendiri. Pengiktirafan ini adalah satu pengiktirafan kepada negara. Tetapi yang penting, jendela itu sedang dalam proses pelaksanaannya. Pelaksanaan itu penting. Jangan dunia bagi pengiktirafan, kita pula kaput. Di sini kerana kontrak tak siap, kontrak ada hal benda yang tak betul dan sebagainya dan sebagainya. Pelaksanaannya penting kerana jendela itu macam saya kata tadi lah, 5G ini sebahagian daripada konsep nak memperluaskan jaringan digital negara. Pelan induknya jendela, ianya lebih penting supaya jangan 5G gagal. Jendela secara keseluruhannya untuk menaik tarafkan prasarana digital ke seluruh negara mencapai tahap coverage menghampiri hampir 100% lah kita kata, 90 lebih peratus, dan tempoh-tempoh tertentu itu terlaksana. Dan ini tidak banyak negara yang membuat komitmen seperti mana yang kita lakukan dengan adanya satu blueprint yang jelas dalam memastikan negara menjadi leader, berada di saf hadapan dalam penyediaan perkhidmatan digital untuk seluruh rakyat dalam negara kita.